Ini adalah RAM DDR5 gaming terbaru dari Clef, iaitu Clef Crest V-RGB DDR5 Gaming Memory. Saya nak review RAM ni, cuma saya fikir alang-alang dah nak review RAM, why not saya kongsikan dengan audience Mona Lisa apakah benda-benda yang kita kena cakna bila nak beli satu-satu RAM. Bijak tak? Puji diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. So, Clef Crest V-RGB ni adalah RAM DDR5. Dia punya speed laju gila, dan mungkin ada di antara anda yang tak pernah dengar nama Clef tu. Jangan risau, sebab brand ni antara brand yang trusted. Even dia punya entry level macam RAM Clef Bolt, antara RAM yang saya suka recommend kepada audience Mona Lisa disebabkan harga dia yang sangat murah, kemudian dia reliable. So far saya jual dekat 200 unit macam tu, nak ada warranty pun saya tak ingat lah. Kalau ada pun mungkin 1 ataupun 2 biji sahaja. Sangat-sangat kurang. Okey, balik pada cerita RAM ni. First kali, apa yang kita tengok, apa yang kita kena tengok bila nak beli mana-mana RAM, of course dia punya modul lah. Modul ni DDR4 ke, DDR5 ke. Sekarang yang paling latest adalah DDR5. Untuk RAM ni, kalau anda tersalah beli modul, katakan anda punya motherboard dia pakai DDR4, anda beli RAM DDR5 macam Clef Crest V-RGB ni, tak boleh masuk. Memang tak boleh guna punyalah. Anda tekan macam mana, for sure tak, dia takkan compatible lah. Saya ingat lagi masa zaman pertukaran, transition period antara RAM DDR3 ke DDR3L untuk laptop. Kalau laptop tu dia support RAM DDR3L, anda masukkan RAM DDR3, ada kemungkinan untuk terbakar tu ada. Memang bahaya. Cuma kita ni bertuah sebab RAM DDR4 dan juga RAM DDR5 dia punya kaki di bahagian bawah ni, anda boleh nampak yang warna gold ni, dia berbeza antara RAM DDR4 dan juga DDR5. Ada yang panjang, ada yang pendek. So, kiranya kalau kita tekan macam mana, dia tak akan masuk dan takkan ada kerosakan pada masa akan datang ketika PC kita tu hidup. Yang ni bagus jugalah. Itu perkara pertama. Kita kena tengok kita punya motherboard, kita punya RAM, dia punya modul RAM tu sama ataupun tidak. Yang kedua, apa yang kita kena tengok bila nak beli RAM ni, of course, kapasiti RAM tu sendirilah. 32GB ke, 64GB ke, 8GB ke, itu yang kita kena tahu. Dan untuk tahu berapa kapasiti yang kita perlukan, of course kita kena tahu apakah kegunaan PC tu nanti. Untuk gaming bagi saya 16GB dah mencukupi. Optimum adalah 32GB macam yang saya pegang ni. Kalau anda nak beli yang besar-besar, tak ada masalah, tapi dia akan membazir duit anda lah. Kalau anda ni jenis guna software yang betul-betul makan RAM, anda ni jenis multitasking, suka buka banyak apps dalam satu masa, ataupun mungkin anda buka Google Chrome, buka 50 tab, tapi sayang nak pangkah kan, then anda perlukan RAM yang berkapasiti besar. Saya sendiri untuk laptop saya guna untuk editing video, untuk editing gambar, RAM saya adalah 64GB. Memang besar, tapi berbaloi dengan kegunaan saya lah. Untuk pengetahuan anda, maksimum kapasiti Clef Crest V-RGB DDR5 yang ada dalam pasaran sekarang adalah 48GB. Kit dia 24GB, 24GB. Yang saya punya ni 16GB, 16GB. Total jadi 32GB. Okey, perkara kedua yang anda kena tengok bila nak beli RAM ni, dia punya kapasiti lah kan. Kita pergi kepada perkara yang ketiga, which is ini baru kita masuk tentang dia punya speed. To be honest dengan anda, speed RAM DDR5 sangat-sangat laju dan saya rasa overkill untuk 2024. Personally, saya rasa RAM 3600MHz dah memadai untuk gamers. Paling tinggi pun mungkin 4100, 4200 macam tu. Kalau RAM Clef Crest V-RGB ni, anda boleh tengok speed dia 6000 mega transfer per second. Mereka dah tak panggil megahertz dah, mereka panggil unit yang baru iaitu mega transfer per second. Analogi dia macam ni lah, kenapa saya kata macam tak berbaloi untuk dapatkan RAM yang berkelajuan tinggi ni. Dia macam
macam rumah kita dengan rumah kawan kita jarak lebih kurang dalam 3 kilometer sahaja. Kalau kita penat, kita boleh naik kereta pergi ke rumah kawan kita lah. RAM DDR4 dia macam kereta. RAM DDR5 ni macam jet, private jet. Tak tahu kenapa tiba-tiba ayah kita kaya, kita dapat satu private jet. Kita nak pergi rumah kawan kita, macam kereta ni kita boleh sampai dengan speed yang steady macam tu. Untuk private jet ni boleh, of course boleh sampai juga, tapi tak sempat nak pecut dah sampai. Tak sempat nak rasa kita punya adrenaline tu tak naik lagi, dah sampai rumah kawan kita. That's why bagi saya macam membazir lah. Cuma kalau anda nakkan satu gaming setup yang future proof, kiranya pada 5, 6, 7 tahun akan datang pun anda tak nak beli RAM yang lain, maka bolehlah anda beli RAM yang laju macam Clef Crest VRGB ni. Buat masa ni kita tak boleh nak optimumkan lagi penggunaan dia disebabkan RAM 3600 MHz dah mencukupi. But yes, in future kita tak tahu lagi 3 tahun, 4 tahun kemudian kita terpaksa guna RAM yang berkelajuan tinggi. At that time kalau anda beli RAM yang slow DDR4 sekarang, anda kena tukar barulah. Dan bila kita bercakap tentang kelajuan RAM ni, tak boleh lari dari bercakap tentang charge latency. Anda boleh tengok charge latency punya data dekat kotak dia, biasanya dekat bahagian belakang dia tulis macam ni, CL30 3636. Charge latency ni kawan-kawan, dia adalah masa, tempoh ataupun kelajuan untuk data tu keluar dari RAM. Kalau speed tadi kita bercakap tentang kelajuan RAM pindahkan data dari RAM tu sendiri kepada control center ataupun kita punya processor lah. Tapi sekarang kita bercakap ada tempoh di mana data tu dikeluarkan. Dikeluarkan dari RAM tu. Makin laju data tu dikeluarkan, of course makin cepatlah dia boleh hantar data ke processor. So kiranya makin laju charge latency, makin rendah charge latency macam yang ni 30, dia jadi makin bagus lah. Yang tu kita kena faham. Anda akan jumpa RAM yang charge latency dia CL36, CL40. Yang penting anda faham konsep dia, makin rendah makin bagus. Okey, itu perkara yang ketiga yang kita kena cakna bila kita nak beli RAM. Yang keempat ni, benda yang orang selalu terlepas pandang ataupun mungkin orang tak cek langsung, iaitu physical RAM tu sendiri. No, saya tak maksudkan tentang dia punya design, heatsink dia punya RGB. No, saya maksudkan dia punya size, besar ataupun kecil. Based on pengalaman saya bina banyak gaming PC kan, bila kita pakai RAM tu, kita cucuk, kita nak masukkan ke dalam slot dia tak muat, bermasalah. Kejap, saya bawa keluar motherboard. Nah, ini dia ASRock Z690 Taichi Razer Edition. Okey, apa yang saya maksudkan dengan physical RAM tu adalah dia punya ketinggian tu. Sebab bila kita pakai CPU cooler, kadang-kadang CPU cooler yang kita beli tu besar gedabak hingga dia punya CPU cooler ni makan kita punya slot RAM. Kalau RAM kita ni dia punya heatsink ni bulky, besar, tinggi, kita tak akan dapat masukkan disebabkan akan tersekat dengan dia punya fan ni. That's why kita kena cari yang just nice macam Clef Crest VRGB. Dia punya ketinggian ni hanya 4.4 cm sahaja. RAM ni biasa orang buat dia besar, heatsink dia besar. Sebab apa? Kalau kita tengok RAM yang besar ni, kita nampak dia gagah, garang gitu, nampak cantik gila lah. But bila nak pakai dekat kita punya motherboard, tak muat. Sama ada kita jual RAM tu ataupun kita jual kita punya CPU cooler lah. Okey, physical anda memang kena tengok. Seterusnya kawan-kawan, bab ni saya rasa macam tak penting sangat. Cuma bila saya compare antara A dengan B, antara bab yang saya nak cerita dengan design, saya rasa dia lagi perlu saya highlight kepada anda, iaitu kemampuan, kebolehan untuk satu-satu RAM tu overclock. Boleh ke tidak kita naikkan lagi dia punya performance. Secara ringkas, overclocking ni adalah proses untuk kita naikkan lagi performance satu-satu hardware. Kita boleh overclock kita punya processor, kita boleh overclock kita punya graphic card, and kita boleh overclock kita punya RAM. Nak overclock RAM ni rumit sikit berbanding dengan overclock processor dan juga graphic card. Saya dah belajar banyak kali tapi saya tak dapat, sorry. Memang itu adalah kelemahan, kedaifan diri ni. But kalau RAM tu dia datang dengan extra feature macam contoh Intel XMP 3.0 ataupun AMD Expo
Expo ni dia stand for extended profile for overclocking. So kita just turn on dia punya feature ni, dia akan automatic overclock lah. Kita tak perlu nak baiki dia punya timing belt, kita tak perlu nak baiki elektrik yang masuk ke dalam ni. Just turn on dekat BIOS, dia akan automatic overclock. Let's say kita punya sistem tu tak mampu nak tanggung kelajuan RAM yang gila laju tu, dia akan automatic tukar kepada speed yang asal lah. Kalau kita overclock sendiri kawan-kawan, kalau kita overclock sendiri, ada masalah possibility untuk RAM rosak ataupun motherboard rosak tu ada. That's why bagi saya, bila ada feature tambahan macam AMD Expo dan juga XMP 3.0 ni, ataupun nak kata feature tambahan pun tak juga, dia support dua function ni, sangat-sangat membantu. Okay, last sekali barulah kita nak tengok design ataupun estetik Clef Crest VRGB ni. Seperti yang anda dapat tengok, dia lebih kepada konsep minimalis, tapi dalam masa sama ada elemen gaming. Kat mana elemen gaming tu? Dekat bahagian atas dia punya RGB light bar. Anda boleh tengok dia punya heatsink. Oh ya, saya terlepas pandang satu benda. Bila kita bercakap tentang performance RAM, antara benda yang kita kena tengok juga adalah dia punya heatsink. Walaupun saya cakap tadi heatsink besar akan mengganggu RAM tu sendiri, tapi sebenarnya heatsink besar lagi bagus compare dengan heatsink kecil, disebabkan makin besar heatsink tu, makin luas permukaan besi yang akan membebaskan haba yang dikeluarkan oleh chipset RAM tu sendiri. Maka dia punya cooling system tu akan jadi efisien. Cooling system untuk RAM ni biasanya passive cooling system lah, dia tak ada kipas, dia hanya bergantung harap dekat heatsink. Alright, balik pada heatsink Clef Crest VRGB ni, anda boleh tengok dia sebenarnya ada dua warna. Bawah ni warna putih betul dan atas ni dia macam putih matte. Walaupun dia dua warna yang berbeza, tapi dia masih tone yang sama. That's why bagi saya dia punya design ni minimalis tapi sangat-sangat cantik. Nampak premium gila kot. Dan di bahagian atas ada light bar, dan light bar ni kita boleh main, kita boleh tukar dia punya RGB menggunakan software seperti Asus Aurasync, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome dan juga Gigabyte RGB Fusion. Disebabkan saya pakai Razer, saya pakai ASRock Z690 Taichi Razer Edition, maka kita akan guna ASRock Polychrome. ASRock Polychrome ni kawan-kawan antara software RGB yang paling saya tak suka lah. Dia ada banyak sejarah buruk dengan saya, tapi okey lah, untuk demo kepada anda kecantikan Clef Crest VRGB ni, saya tahan juga. One eternity later. Seperti yang dijangkakan, tengok rambut dah kusut dah ni. ASRock memang bermasalah dengan RGB. Untuk ASRock Z690 Taichi Razer, actually dia tak pakai ASRock Polychrome, dia pakai Razer Synapse sebab dia adalah kerjasama antara dua company tu. Tapi bila saya install Razer Synapse pula tak detect motherboard tu. Sedangkan kalau kita tengok dekat website, dekat forum, everything kata okey lah. Dekat 4 jam juga saya troubleshoot dan saya give up. Now saya tukar kepada Gigabyte Aorus X670 Elite AX. Cuma untuk Gigabyte ni, dia punya software tak bermasalah seperti ASRock Polychrome. Yang sedihnya dia tak mempunyai banyak pilihan efek lah. Yang ni dia memang bergantung kepada motherboard. That's why kalau anda berminat untuk main dengan RGB ni, dua brand motherboard yang saya gila-gila recommend. Yang pertama Asus Aurasync memang mantap, dan yang kedua MSI Mystic Light. Okay, so bila kita dah install software RGB Fusion tadi, tengok dia dah detect dah RAM dekat sini. Adalah beberapa efek yang kita boleh main. Macam sekarang saya pilih static ni standard lah, dia akan kekal pada satu warna. Cuma anda boleh tengok dekat sini warna yang ada, kita boleh tukar satu persatu warna yang ada dekat RAM ni. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 warna yang kita boleh main sebenarnya. Anda boleh tukar-tukar ikut kepada anda punya preference lah. Dan ada pulse. Pulse ni dia macam kejap menyala, kejap tak menyala. Dia macam denyutan jantung kita lah, nadi kita.
Lepas tu flash ni dia clip-clip saja. Dia clip-clip. Saya tak berapa sukalah. Lepas tu ada color cycle. Color cycle ni pun biasa-biasa saja, but lagi simple. Saya biasanya sama ada saya guna default, yang mana default ni adalah color wave. Cantik kan? Nampak dia punya pergerakan, everything smooth. Ataupun saya akan go for static lah. Static pun saya tak akan main dengan color-color LED satu persatu ni. Saya just pilih warna yang bersesuaian dengan warna tema PC. Jadi itu adalah beberapa perkara yang kita kena cakna bila kita nak beli satu-satu RAM. And antara yang mantap sekarang anda boleh beli yang saya review dalam video kali ni iaitu RAM dari Clef Crush V RGB. V tu sebenarnya 5 lah. Clef Crush 5 RGB. Kalau anda berminat untuk beli RAM ni, saya sediakan link dalam ruangan description box video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.